Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Soal Rakyat pada petang ini bersama dengan saya Fiza Sabjahan. Untuk makluman penonton, isu yang bakal kami kupas dalam Soal Rakyat pada petang ini bukan satu isu yang baharu. Malahan isu ini saban tahun seringkali kita dikejutkan dengan gejala ataupun isu di mana anak-anak membuang ibu bapa mereka. Ada yang ditinggalkan di pusat kesihatan, ada yang ditinggalkan di surau, malahan ada juga yang sanggup meninggalkan ibu bapa mereka di tepi jalan. Hari ini kita nak memfokuskan adakah sikap membuang ibu bapa ini disebabkan anak-anak ini ingin melepaskan diri daripada menjalankan tanggungjawab untuk menjaga ibu bapa. Dan pada petang ini juga kita nak memfokuskan untuk mencari satu jalan penyelesaian. Bagaimanakah cara dan juga perspektif untuk kita bincangkan dari sudut psikologi dan juga peruntukan undangan syariah bersama dengan tetamu kita di studio pada hari ini. Bersama dengan saya di studio pada petang ini, kita bersama dengan Tuan Musa Awang, Presiden Persatuan Peguam Syar'i Malaysia. Apa khabar Tuan Musa? Alhamdulillah, sihat. Sihat, Alhamdulillah. Dan sebenarnya kita juga ada seorang lagi tetamu dalam talian. Kita bersama dengan Dr. Jeffrey Irwan Haris Gunawan selaku Pegawai Perubatan Psikiatri. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Doktor ya? Ya, Alhamdulillah sihat. Sebelum kita nak mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang topik yang bakal kita kongsikan bersama dengan penonton Soal Rakyat pada petang ini, sama-sama saya nak membawa pemerhatian Tuan Musa dan juga Doktor serta para penonton sekalian pada petang ini untuk kita saksikan sedutan ini. Silakan. Wanita warga emas yang kudung sebelah kaki yang dipercayai ditinggalkan keluarganya Sabtu lalu masih ditempatkan di Hospital Shah Alam akibat keadaan kesihatannya yang tidak mengizinkan. Menurut Ketua Divisyen Operasi Agian Asnaf Lembaga Zakat Selangor LZS Abdul Basit Hamid, tiada seorang pun anak atau waris wanita itu tampil mengambil ibu mereka. Dan memang disahkan darah tinggi beliau terlalu tinggi, kencimannya juga terlalu tinggi, dan serta-merta ambulan cadangkan untuk mengantar beliau ke Hospital Shah Alam, dan beliau telah pun diadmit ke Hospital Shah Alam, dan kita dapat tahu sekarang ini jumlah ataupun kandungan darah pun beliau pun tidak cukup. Hospital telah pun menambah 1 pint darah kepada beliau juga. Tambahnya, pihak LZS cuba menghubungi ahli keluarga wanita warga emas berkenaan bagi memberitahu keadaan semasa beliau, namun mereka enggan bekerjasama. Ujar Abdul Basit, sekiranya wanita warga emas terbabit dibenarkan keluar dari hospital selepas ini, pihaknya akan menempatkan beliau di sebuah pusat jagaan warga emas di Kuala Selangor dan segala kos perbelanjaan akan ditanggung sepenuhnya oleh LZS sehingga akhir hayat. Sebelum ini, media melaporkan warga emas terbabit ditinggalkan di tepi jalan berhampiran Jalan Kebun Shah Alam, Selangor. Sedutan video tadi itu antara yang baru sahaja tular baru-baru ini sejak 2 minggu yang lalu. Mungkin kalau kita lihat daripada sedutan video itu tadi, jawapan ataupun soalan kepada jawapan kepada persoalan pertama ini di luar bidang Tuan Musa dan juga Doktor. Tapi kita nakkan satu komen dari sudut pandang dan sisi perikemanusiaan dan juga insannya selepas Tuan Musa melihat sedutan daripada video tersebut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fiza. Saya secara personally, saya sebenarnya ibu bapa saya dah meninggal awal. So, dua-dua dah tak ada. Kadang-kadang saya sendiri kita merasa terkilan, rasa terharu, sedih sebab kita tak boleh nak terus berbakti pada kedua ibu bapa sebab mereka dah tak ada. Jadi bila lihat video tu tadi, saya rasa terpanggil, maksudnya bagaimana perasaan ataupun emosi anak itu sendiri sebenarnya sampai dia sanggup untuk membiarkan ibunya begitu, sedangkan Allah ataupun ruang Tuhan dah beri dia peluang selama mana ibu tu masih hidup. Sepatutnya itulah dia kena grab peluang itu, opportunity itu untuk dia berbakti kepada ibu yang masih hidup tu. Sebab kalau dah tak ada, kita dah tak ada ruang untuk mencurahkan bakti kita kepada ibu ataupun bapa kita. Inilah peluang yang ada, jadi saya tak tahu kenapa anak itu sanggup untuk melepaskan peluang itu dan membuang, dalam kita guna istilah membuang ibunya itu.
Fiza. Saya setuju dengan apa yang dikongsikan oleh Tuan Musa ini kerana bukan semua dalam kalangan kita ini mampu berbakti sehingga ke hari ini untuk membalas jasa kedua ibu dan bapa kita. Dan inilah yang kita juga nak bertanya kepada Dr. Jeffrey juga setelah melihat sedutan itu tadi, Doktor. Apakah ulasan Doktor sebagai seorang anak kita ini dilahirkan, siapa kita hari ini daripada rahim seorang ibu yang 9 bulan telah melahirkan dan juga mengandungkan kita. Kalau Doktor boleh ulas sikit tentang situasi yang dikongsikan tadi itu, Doktor. Terima kasih Tuan Musa. Khabar? Saya lupa nak tanya khabar. Betul, seperti yang Tuan Musa sebut, ini satu opportunity, satu kesempatan yang sudah dibuang ataupun dirugikan lah oleh anak mangsa yang terlibat. Ini satu peluang yang sangat besar untuk kita berbakti, walaupun kita takkan boleh untuk membalas budi ibu dan bapa kita sampai akhir hayat kita ni. Tapi sekurang-kurangnya bolehlah kita dapatlah tunjukkan sedikit keprihatinan kita kepada mereka. Alhamdulillah, saya di dalam umur saya yang sekarang ni 43 tahun, saya masih ada kedua ibu dan bapa saya. Jadi saya boleh lebih fahamlah apa yang disebut oleh Tuan Musa tadi. Dr. Jeffrey, kita bawa terus kepada konteks perbincangan yang nak kita ulas pada petang ini. Buang ibu bapa, apakah penghujungnya? Kalau kita lihat sebelum ini, kita banyak dimomokkan dengan berita-berita bahawa bayi dibuang, ditinggalkan tepi jalan, ditinggalkan di surau dan sebagainya. Kita mungkin kurang ataupun jarang-jarang dengar bahawa anak sanggup melakukan perkara sebegini kepada ibu bapa mereka. Tetapi hakikatnya inilah yang harus kita terima, bahawa berlakunya perkara dan juga situasi begini. Adakah Dr. Jeffrey, kalau boleh kita kongsikan dahulu, adakah apa yang sedang berlaku ini adalah masalah ataupun tekanan jiwa di alaf baru? Bagaimana kalau doktor boleh kongsikan ataupun terjemahkan dari sisi dan juga sudut pandang seorang pakar psikiatri sendiri, bagaimana perasaan agaknya seorang ibu ataupun bapa ini yang mengharapkan bahawa anak-anak ini mungkin tempat untuk mereka menumpang kasih, berkongsi rasa, dan segala-galanya akhirnya mereka ditipu oleh anak-anak ini dengan ditinggalkan ataupun diabaikan dan diletakkan di tepi jalan, doktor. Silakan. Fenomena ini sebenarnya bukan perkara yang baru, Fiza. Sebab daripada zaman dulu lagi, dalam kebudayaan-kebudayaan yang lain, tamadun-tamadun yang lain, ada unsur membiarkan ibu dan bapa untuk mati di atas bukit dan sebagainya. Memang ada. Perkara ini dah beribu tahun dah masalahnya. Cumanya sekarang kita makin nampak kerana adanya media. Neglect, pengabaian kedua ibu bapa ni dah berlaku lama dah sebenarnya. Dan report yang kita dapat sekarang pun sangat sikit. Dalam masa 3 tahun, ada hanya 23 report sahaja tentang penderaan ataupun pengabaian ibu bapa ni. Maknanya tak logik sebenarnya. Kalau ikut statistik WHO dan sebagainya, at least 1 daripada 20 ibu bapa, elderly lah, umur 60 ke atas, diabaikan sebenarnya. 1 daripada 20. Maksudnya dekat 5% ya. Jadi adakah ini perkara baru? Saya rasa tidak. Cuma reporting dan the catching of the cases lah. Tapi alhamdulillah, macam mana pun Fiza, we are talking about minority sebenarnya. Minority sahaja manusia yang kurang prihatin dengan apa-apa saja faktor yang mungkin kita akan bincang selepas ini, yang mengabaikan kedua ibu bapanya. Penderaan secara fizikal dan seksual dan sebagainya itu cerita lain pula. Okey, doktor. Sebenarnya banyak lagi kita nak kupas mengenai topik kita hari ini. Sebentar lagi Tuan Musa akan mengupas dari sudut perundangan pula. Apakah tindakan-tindakan yang mungkin boleh dikenakan kepada anak-anak yang mengabaikan ibu dan bapa ini. Tapi kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan anda terus bersama kami dalam Soal Rakyat petang ini. Bersama kami dalam Soal Rakyat pada petang ini dan akan terus membicarakan tentang isu buang ibu bapa, apakah penghujungnya. Baiklah Tuan Musa, kita nak kongsikan dari awal tadi kita dah ceritakan bahawa ini bukan isu yang baru. Malahan saban hari, saban tahun pasti akan ada isu yang sebegini. Malahan pada Disember 2020 dilaporkan seorang lelaki warga emas yang mengalami serangan strok ditinggalkan oleh anaknya di tepi jalan gelap di lokasi yang sama seperti visual tadi, iaitu di Shah Alam. Malahan si anak memberi ayahnya
ubat tidur menyebabkan lelaki itu tidak sedarkan diri di tepi jalan. Persoalannya sekarang ni, adakah terdapat undang-undang yang boleh menghukum anak-anak yang mengabaikan ataupun kita kategorikan sebagai derhaka ini dari sudut syariah ataupun sivilnya? Ya, Tuan terima Nasir, kasih, dipersilakan. Ada atau tak tu saya akan jawab di ujung jawapan nanti. Cuma yang kita kena ingat secara literalnya, warga tua juga dia boleh menjadi mangsa penderaan atau penabaian lah. Abaian macam yang cerita yang Fiza sebutkan tadi tu. Sebagaimana juga perkara ini boleh berlaku kepada kanak-kanak dan juga kepada isteri ataupun pasangan suami isteri. So warga tua pun boleh berlaku penabaian. Penderaan ataupun penabaian warga tua ni dikatakan berlaku apabila berlakunya seseorang warga tua itu diletakkan dalam keadaan sama ada penderaan itu berlaku secara fizikal, seksual, emosi, kewangan ataupun penabaian. Cuma dari sudut penderaan fizikal, memang ada peruntukan undang-undang lah yang jelas dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dan banyak berlaku perpindahan kepada akta ini 1997 tahun 2000 dan cuma dalam akta ini dia lebih fokus kepada penderaan dalam bentuk penderaan, sama ada penderaan itu dalam kategori meletakkan mangsa itu dalam ketakutan ataupun berlakunya penderaan ataupun kecederaan fizikal ataupun memaksa mangsa itu melakukan apa-apa perbuatan seksual ataupun mengurung, menahan mangsa itu. Dan yang kelimanya khianat ataupun memusnahkan harta benda mangsa. So itu yang ditafsirkan dalam Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga. Tapi bila kita lihat seksyen ini ataupun Akta Keganasan Rumah Tangga ini, dia bukan saja terpakai kepada isteri atau suami, bekas isteri atau bekas suami, dan juga terpakai kepada kanak-kanak, orang dewasa yang tidak berkeupayaan. Itu boleh memberi maksud kepada ibu bapa yang sudah uzur ataupun warga tua lah, ataupun mana-mana anggota lain. Tapi bila kita lihat balik Akta Keganasan Rumah Tangga ini, dia lebih fokus kepada bentuk penderaan, emosi, fizikal dan sebagainya. So unsur pengabaian tu dia silent. Maksudnya tak dinyatakan dengan secara jelas. Jadi kalau berlaku kecederaan, maka akta ini boleh digunakan pakai. Dan biasanya pertuduhan akan dibuat sekali dengan kanun kesesaan lah. Sama ada seksyen yang digunakan pakai itu seksyen 324, 325, 326 kanun kesesaan, yang mana dengan sengaja mendatangkan kecederaan. Maksudnya apabila berlaku unsur kecederaan, maka anak yang melakukan kepada ibu ataupun bapa tu boleh dikenakan tindakan. Tetapi dalam bentuk pengabaian tu dia agak tak dinyatakan secara jelas, dia silent, tak dinyatakan. So sebagai mungkin pengamal undang-undang sendiri, dia kena cuba galilah, korek lagi perkara ini supaya pengabaian itu juga boleh dibawa ke mahkamah. Cuma saya nak sebutkan di sini, Fiza, bila pengabaian itu tak didefinisikan secara jelas dalam undang-undang, so untuk ambil tindakan dari segi undang-undang itu agak sukarlah. Kerana di situlah pentingnya kedudukan definisi itu untuk menentukan apa yang dimaksudkan sebagai warga tua. So hari ini pun sehingga hari ini pun kita tidak define, kita tak ada definisi yang khusus. Warga tua itu umur berapa? Cuma yang kita buat definisi warga tua itu adalah berdasarkan kepada World Assembly of Aging 1992 di Vienna, yang meletakkan ataupun mendefinisikan warga tua itu umur 60 tahun ke atas. Itu bagaimana yang berumur belum sampai 60. So itu pun ada grey area di situlah. Dan dari satu segi lagi, Akta 521 ini kita lihat bukan untuk melindungi warga tua ataupun ibu bapa, tapi dia lebih fokus kepada kanak-kanak dan juga suami isteri, dan dia
tidak fokus kepada bentuk pengabaian ibu bapa. Cuma dari segi sudut syariah juga tidak ada peruntukan berhubung dengan kesalahan ataupun hukuman yang boleh dikenakan kepada orang Islam yang mengabaikan ibu bapa. Tapi dalam bab sekiranya nafkah ataupun tanggungan sara hidup tidak diberikan, kita ada satu peruntukan yang saya jumpalah. Seksyen 60 dalam Akta Undang-Undang Keluarga, yang mana kalau ibu bapa ini anak-anak dia tak bagi sara hidup, dalam keadaan ibu bapa tu dia sendiri tak mampu untuk bekerja, sudah uzur ataupun lemah dari segi fizikal, so ibu ataupun bapa ni boleh buat tuntutan ke mahkamah untuk dapatkan satu perintah sara hidup dia tiap-tiap bulan, Fiza. Okey, kalau selalu kita dengar tentang tuntutan nafkah ni kepada bekas suami untuk memberi nafkah kepada anak, tetapi sekarang ada satu tuntutan syariah yang membolehkan ibu dan bapa ini untuk membuat tuntutan saraan kepada diri mereka daripada anak-anak. Cuma dalam keadaan ini ibu bapa tu sama anak sendirilah. Okey. Alright. Okay. Ini nak kita kongsikan ataupun perjelaskan sebentar lagi, tapi mungkin kita nak bersama juga dengan Dr. Jeffrey. Doktor, adakah sebenarnya isu ataupun kes buang ibu bapa ini hanya banyak berlaku di negara kita, ataupun berdasarkan pemerhatian kajian doktor sendiri, kes-kes sebegini juga banyak berlaku sebenarnya di luar negara? Kalau boleh doktor kongsikan. Negara yang miskin, yang kaya, develop, underdeveloped sama je. Dia berlaku, cuma jenis-jenis pengabaian akan berbeza, expectation ataupun harapan ataupun manusia rakyat pun berbeza, cara melihat dengan lainnya tamadun, kelainan budaya, cara melihat kesalahan ini pun berbeza. Ada setengah bangsa melihat bahawa orang tua sepatutnya menjaga diri dia sendiri. Maksudnya kerja sampai tak larat. Tapi ada juga budaya yang anggap selagi kalau namanya anak dah bekerja, maka mak bapak dah boleh berhenti kerja. Tak perlu sara sendiri. So memang akan ada expectation yang berbeza mengikut kebudayaan. Okey, itu apa yang doktor kongsikan berdasarkan pemerhatian doktor dari sudut dan sisi pandang bukan saja di Malaysia tetapi juga di luar negara. Kita dengar doktor katakan tadi tentang tamadun budaya, maksudnya berbeza-beza bagaimana untuk kita melayan individu-individu di sekeliling kita, ibu bapa, ahli keluarga, rakan-rakan dan sesiapa sahaja, Tuan Musa. Kalau kita merujuk pula kepada peruntukan Akta Kebajikan Haiwan tahun 2015, mana-mana individu yang mengabaikan haiwan peliharaan mereka atau membuangnya dengan alasan tidak mahu bertanggungjawab boleh dipenjarakan 3 tahun atau denda sebanyak RM10,000 hingga RM100,000. Sebagai contoh, kalau tuan kucing dia buang kucing di tepi jalan dan didapati bersalah, dia boleh dikenakan denda dengan akta yang sedia ada. Tapi kalau kita lihat hari ini, sekarang ni dengan adanya media sosial dan sebagainya kan, macam-macam tindakan ataupun orang kata komen yang boleh dikenakan oleh pecinta-pecinta haiwan ini. Tetapi kalau kita berdepan dengan masalah seperti setanggang ini ataupun ibu, anak-anak yang membuang ibu yang melahirkan mereka ini, kadang-kadang bagaimana kita nak lihat untuk kita selarikan nilai kemanusiaan dan dalam masa yang sama untuk kita menuntut undang-undang ini. Sebab kadang-kadang ada undang-undang yang tak dapat, macam tadi, tak ada akta yang ditetapkan. Tetapi bagaimana kita nak selarikan nilai kemanusiaan itu dengan tuntutan undang-undang ini, Tuan Musa? Itulah bila kita lihat situasi masyarakat kita, kita faham, kita sedar. Saya juga percaya bahawa semua anak-anak ni maklum, faham dari segi nilai kemanusiaan tu, dia anak-anak ni perlu untuk menjaga ibu bapa mereka apabila ibu bapa sudah tua, uzur dan sebagainya. Cuma sebagai ibu bapa itu sendiri, kadang-kadang saya sendiri pun saya tak berapa pasti sama ada anak-anak saya akan jaga saya bila saya tua nanti. So mungkin itu persediaan yang perlu diletakkan dalam diri ibu bapa itu juga. Itulah nilai manusia hari ini yang mungkin semakin lama dia akan semakin berkurang. Cuma dalam konteks agama misalnya, bila kita merujuk kita dengar cerita yang banyak disampaikan kepada kita, kebanyakan yang berlaku itu adalah orang yang beragama Islam. Sedangkan
dalam Al-Quran sendiri, dalam hadis sendiri banyak menceritakan tentang bagaimana untuk membuat kebajikan kepada ibu bapa. Dia dalam konteks yang sama ada ibu bapa itu masih hidup, sudah tua, sudah uzur, hatta selepas meninggal dunia pun. Sebab ada satu hadis yang menyebutkan terputus amalan seorang Muslim itu melainkan 3 perkara. Salah satunya adalah doa daripada anak yang soleh kepada kedua ibu bapanya. Itu dah meninggal dunia. Maksudnya Islam ajar penganutnya ni untuk buat baik kepada ibu bapa bukan saja semasa hidup, tapi juga setelah meninggal dunia. Dan di sini dalam konteks ini bila kita lihat ajaran yang dibuat oleh agama itu dalam konteks kemanusiaan, saya pun tidak pasti kenapa sampai hari ini kita di negara Malaysia, sebuah negara yang agama resminya adalah agama Islam, kita belum ada satu undang-undang yang boleh mendefinisikan apa itu pengabaian kepada ibu bapa dan apa bentuk kesalahan dan apa hukuman yang boleh dikenakan sehingga ke hari ini. Dan kalau kita lihat di negara lain, Fiza, contoh di Bangladesh, China, India, sejak 1990-an mereka sudah ada undang-undang yang berkesan untuk melindungi ibu bapa ataupun warga emas ni. Dan di Singapura disebutkan dalam Seksyen 3 The Maintenance of Parents Act 1996 memperuntukkan bahawa mana-mana orang yang berumur 60 tahun ke atas dan tidak mampu untuk menyara dirinya boleh membuat permohonan kepada tribunal supaya anaknya menyaranya. Sama dengan peruntukan 60 yang saya sebut tadi tu. So mereka ni sudah lebih ke hadapan berbanding dengan kita. So itulah nilai manusia dan juga sudut undang-undang yang mungkin kita boleh lihat. Tuan Musa, soalan yang sama ini ingin juga saya ajukan kepada Dr. Jeffrey. Kalau kita lihat daripada apa yang saya kongsikan ataupun tanyakan tadi, bagaimana kita lihat sikap pecinta haiwan itu yang sangat mencintai haiwan mereka. Sedangkan kita ini pula sebagai manusia kadang-kala sanggup untuk menidakkan, mengabaikan dan membuang ibu dan juga bapa yang melahirkan, membesarkan, malahan mereka yang sanggup berkorban untuk menjadikan siapa kita, diri kita pada hari ini. Di mana letaknya nilai kemanusiaan seseorang manusia bergelar anak itu apabila mereka sanggup bukan saja mengabaikan, mendera ataupun membiarkan ibu bapa mereka diletakkan di tepi jalan. Kalau boleh Doktor kongsikan. Ya, nilai itu berbeza mengikut keluarga, mengikut individu. Kalaulah didikannya dari kecil untuk memberi untuk melihat harga barang berbanding dengan nilai barang yang dibeli oleh ibu bapanya. Kalaulah dari kecil kita dididik untuk berjaya dari segi material, kebaikan yang kita buat tidak mendapat pujian, tetapi kita dapat pujian hanya kalau kita dapat memberi keuntungan material kepada keluarga ataupun membanggakan keluarga dengan banyak A dalam SPM ke sebagainya. Kalau itulah kan dari kecil, maka bila dia besar dia akan melihat material tau, yang berjaya dalam inverted comma tu. Berjaya. Jadi adanya ibu atau bapa di rumah akan mengurangkan kadar keberjayaan dia tu. Maknanya dia tak boleh buat overtime. Maksudnya dia akan mengganggu kehidupan dia yang kononnya lebih mewah tu. Jadi kalaulah itu ajarannya, maka kita akan dapat hasil yang macam tu. Jadi masyarakat pun ada dia punya peranan. Cara kita menilai atau memberi nilai kepada apa maksud berjaya. Ujian diberikan kepada orang yang hanya mampu buat keuntungan, kan. Dia kaya lah, besarlah kereta dia, besarlah rumah dia, kan, handsome, cantik, benda perkara-perkara yang sangat berbentuk fizikal, berbentuk outside. Tapi sangat kurang pujian ataupun galakan yang diberikan pada perkara-perkara dalaman. Okey. Jadi kalau itulah yang kita lihat, maka that's why we have 5%, 10% people yang buat pengabaian ini. Dan seperti yang Tuan Musa sebut, hampir semua orang faham ini dia ada tugas sebenarnya. Dia tahu dia kena buat sesuatu, tetapi perasaan dan dia punya nak mengejar cita-cita kononnya ni, dia dah override dah, lebih penting daripada ini. Tambahan pula ada faktor-faktor lain, contohnya
ahli di rumah itu tak suka dengan mak atau ayah kita, contohnya pasangan, dan sebagainya. Dan memang pun Hafizah, dari segi logik, sebenarnya orang yang duduk B40 kan, secara umum B40 bukan senang sebenarnya nak jaga satu orang tua di rumah. Jadi kita kena fikirkan cara yang lebih logik lah untuk semua orang. Tak boleh fikirkan family kita saja, macam saya je kan. Saya boleh jaga mak ayah saya, betul, itu saya. Tapi awak mungkin berbeza, dia mungkin berbeza kan. Jadi dengan space dalam rumahnya, dengan mungkin ramai anak ke kan, bilangan bilik, itu belum lagi faktor lain, Fiza. Faktor apa? Faktor orang tua itu sendiri. Maksudnya faktor ibu bapa itu sendiri. Kan, it takes two to tango kan, orang putih kata. Janganlah dikira pengabaian saya saja. Tengok juga kenapa saya sampai rasa nak mengabaikan. Saya berani cakap macam ni sebab saya dah tua sikit lah, Fiza. Kalau saya muda-muda dulu, saya kena marah dengan mak saya ni. Okey, Doktor, sebenarnya banyak lagi nak kita kongsikan. Tapi apa yang Doktor katakan tadi tu memang banyak kebenarannya. Kan Doktor, kan kalau kita lihat, kita tak boleh lihat isu ini dari satu sudut sahaja. Tetapi walau apa saja alasannya, itu juga bukan satu jalan penyelesaian untuk anak-anak ini melepaskan rasa tanggungjawab mereka dengan meletakkan ibu bapa mereka di tepi jalan. Ada banyak lagi ruang-ruang dan juga cara untuk kita terus menjaga mereka ini tanpa mengabaikan kedua orang tua kita ini. Kita nak kongsikan banyak lagi dalam soal rakyat pada petang ini, tapi sebelum tu kita beri laluan dahulu untuk kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kembali bersama kami dalam soal rakyat pada petang ini untuk terus kita kupas tentang isu buang ibu bapa, apakah penghujungnya. Baiklah Tuan Musa, kalau kita lihat tentang kes ataupun isu yang kita kongsikan pada petang ini, ada juga dalam kalangan anak-anak ini yang menghantar ibu bapa mereka ke pusat jagaan orang tua dan sebagainya. Tetapi walaupun telah dihantar, ada kalanya mereka ini tetap lagi memegang kad bank, kad pencen dan sebagainya. Dari sudut undang-undang, jika anak-anak ini mengabaikan mereka, bagaimana untuk ibu bapa ini mendapatkan semula hak-hak mereka, Tuan Musa? Okey. Kalau kita lihat kepada Akta Keganasan Rumah Tangga yang saya sebutkan tadi, tahun 1994 tu, dia ada satu peruntukan klausa dalam tu, Seksyen 2E tu, yang menyebutkan bahawa penderaan ataupun keganasan rumah tangga itu boleh berlaku sekiranya berlakunya perbuatan khianat ataupun kemusnahan harta benda kepada mangsa. So mungkin dalam keadaan ini ibu ataupun bapa yang disebutkan tadi itu diletakkan di rumah ibu bapa, kemudian mungkin kadnya digunakan, kad pencen dan sebagainya oleh anak itu tanpa persetujuan dia, tanpa kerelaan dia. So ini dari segi sudut Akta Keganasan Rumah Tangga itu adalah merupakan satu kesalahan lah. So pihak penjaga rumah itu tadi mungkin boleh bawa ibu ataupun bapa itu buat laporan polis dan dengan langkah susulan seterusnya lah. Maksudnya mungkin polis tu boleh menasihatati anak itu untuk memulangkan balik, ataupun sekiranya mereka masih berdegil, tindakan undang-undang boleh diambil lah untuk dibawa ke mahkamah dan sebagainya. Dan masa yang sama mungkin ibu ataupun bapa itu juga boleh memohon satu perintah interim IPO, Interim Protection Order, supaya anak itu tidak lagi menggunakan kad yang sepatutnya itu adalah hak dia. Dan perkara ini boleh berlaku sebenarnya apabila tidak ada unsur kerelaan ataupun persetujuan daripada ibu bapa tu untuk anak diguna, sebab dia itu hak dia kata. Kena ada pembuktian. Kena ada pembuktian. Tetapi kalau ibu ataupun bapa tu dia redha, dia setuju, so itu bukan satu kesalahan lah. Ya. Dibolehkan. Dibolehkan. Okey Doktor, kalau kita ulas balik daripada jawapan yang Doktor kongsikan tadi, ada banyak faktor yang menyebabkan kadang-kadang anak ini mengabaikan ibu bapa mereka. Tapi kita nak lihat dari satu sudut yang berbeza pula, walau apa saja alasannya, kekangan kewangan, rumah yang sempit ataupun sebagainya, tinggalkan ibu bapa di tepi jalan bukan satu jalan penyelesaian, saya kira. Mungkin ada cara terbaik untuk terus kita kongsikan kepada penonton kita pada petang ini, bagaimana cara untuk kita menguruskan, mengelakkan daripada kita mengabaikan ibu bapa kita dari sudut psikologi dan juga psikiatrinya, Doktor. Kes-kes yang kita dengar, kita dalam TV ataupun media massa, banyaknya daripada golongan ataupun daripada orang yang beragama Islam. Kes pengabaian ni. Jadi bila dilihat kan, boleh jadi
boleh jadi kerana tidak ada avenue, tidak ada jalan keluar untuk anak-anak ni. Boleh jadi. Kerana menghantar ibu bapa ke rumah orang tua tu dah satu dosa besar dah di Malaysia ni. Maksud saya dah dikira salah dah. Dengan apa sahaja alasan pun itu dikira salah. Sampai hati engkau katanya. Kan? Padahal kadang-kadang pilihan menghantar ke rumah orang tua tu jauh lebih baik daripada duduk rumah dia yang tak ada orang. Dan tak selesa. Semua orang sekolah. Dan tak selesa mungkin. Yang tak ada siapa nak layan dia, tak ada siapa nak bercakap dengan mak ayah kita ni. Jadi mungkin masyarakat, kerajaan mungkin boleh memberi sedikit, buka sikit minda kita bahawa it's okay. Kalau tak ada ini jalan dia. Kalau tak ada ini, kontak nombor ini. Kan? Kontaklah nombor Jabatan Kebajikan. Kalau kita tak boleh gunakan terlalu banyak emosi dalam hal menguruskan perkara ini, walaupun perkara ini sangat emosional, tetapi kita kena berfikir di luar emosi kotak fikiran kita sampai hati kau tinggalkan mak ayah kau. Tapi fikir, kenapa sampai manusia sanggup buat macam tu? Boleh jadi dia dah jaga lama dah, tapi dia dah tak ada idea dah apa lagi nak buat, tapi dia percaya bahawa negara kita ni negara yang ramai orang baik. Maka tinggal dekat hospital tu, insya-Allah dia akan dirujuk kepada jabatan masyarakat mungkin dan akan okey. Ini bukan isu pembunuhan kan, betul tak Fiza? Ya, betul. Ini bukan isu bunuh mak ayah, tapi dia mungkin tak tahu nak bagaimana. Apa nombor nak telefon? Kan? Kita semua tak ada jawapan kan? Apa nombor kita nak telefon kalau kita tak mampu dah? Doktor, kalau kita lihat dalam konteks kalau tinggalkan ibu bapa di pusat kesihatan seperti di hospital dan sebagainya ataupun di surau, tetapi kalau kita lihat dalam konteks ada yang meninggalkan ibu bapa di tepi jalan, diberi ubat tidur dan sebagainya, itu mungkin pula boleh menyebabkan berlakunya kes-kes yang lain pula. Mungkin Tuan Musa juga boleh ulas apa yang doktor katakan tadi. Kalau kita lihat, betul persepsi masyarakat kita ni, kalau ibu bapa kita dihantar ke rumah orang tua-tua, kita akan dilabel sebagai anak derhaka, anak tak kenal budi dan sebagainya. Sedangkan itu mungkin jalan penyelesaian terbaik untuk memberi yang terbaik sebenarnya kepada ibu bapa kita, Tuan Musa. Okey, saya agak setuju dengan yang Dr. Jeffrey sebut tadi tu. Kadang-kadang kita lihat dalam konteks diri kita, kita tak lihat orang lain. Dalam setengah masyarakat mungkin yang dia sendiri tidak kompeten, tidak mampu untuk menjaga ibu bapa tu dengan keadaan rumah ni yang sempit ataupun anak sendiri pun ramai, rumah ada faktor 3 bilik, faktor kewangan dan sebagainya. Dan dia pun terpaksa bekerja. Ada yang bekerja 20 tak sampai 24 jam lah, tapi mungkin 18 jam sehari. Terpaksa buat overtime. Jadi tak ada siapa yang nak jaga. So bila sentimen masyarakat kita hari ini, bila kita kata letak rumah orang tua, seolah-olah dia kata itu buang ibu bapa. Tapi sebenarnya dalam keadaan tertentu, ada rumah orang tua itu yang menyediakan kemudahan yang cukup lengkap, selesa. Dan kadang-kadang ada setengah kes tu dia cuma hantar macam kita hantar anak nursery, hantar pagi, petang ambil. Saya rasa kalau dalam keadaan ini, pihak yang berkenaan, autoriti juga perlu memikirkan mungkin untuk menyediakan satu rumah orang tua yang dibayari oleh kerajaan misalnya, supaya memberi satu tempat kepada mereka-mereka ini, daripada mereka buang tepi jalan, baik mereka hantar ke tempat ini. Dan saya terjumpa satu kenyataan ataupun mungkin boleh kita katakan fatwa lah yang dibuat oleh Mufti Wilayah Persekutuan pada 2018. Sekarang beliau adalah Menteri Agama kita, Dr. Zulkifli Al-Bakri tu. Bila ada satu soalan ditanya, hukum ataupun bagaimana hukum bila seorang anak itu meletakkan anak-anak di rumah orang tua. So dia ada dua jawapan. Yang pertama, kalau katakan dalam keadaan sekiranya ibu bapa dia tak kisah. Dia suka, dia selesa, dia redha, dia bersetuju dengan apa yang dibuat oleh anak itu, hukumnya adalah harus. Maksudnya boleh. Tapi dalam keadaan kalau katakan ibu bapa itu sendiri tidak setuju, ataupun dia sendiri tidak diletakkan di satu tempat yang dia rasa tidak selesa untuknya, maka hukumnya di situ tidak dibolehkan, haram. So saya percaya dalam konteks kenyataan ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh mufti wilayah ini, mungkin kita boleh develop lagi, kita perluaskan lagi kepada
apa yang disebut oleh Dr. Jeffrey tadilah. Maksudnya kita sediakan satu alternatif kepada masyarakat yang tidak berkemampuan dan sebagainya, yang ada masalah yang disebutkan itu, untuk dijadikan sebagai satu tempat alternatif untuk mereka meletakkan ibu bapa mereka di tempat yang selamat dan sesuai. Sebenarnya banyak juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat sebenarnya bagi warga emas ini dan juga bagi mereka yang kurang berkemampuan untuk tinggal terus dalam komuniti dan juga sebaliknya. Baiklah, kalau kita nak tanyakan seterusnya kepada Dr. Jeffrey sendiri, kalau ini perkongsian daripada pengalaman sukarelawan yang berada di Pusat Jagaan Emas, warga emas yang terbiar, ada sebenarnya dalam kalangan anak-anak ini yang langsung tidak datang dan juga menjenguk ibu bapa mereka hinggalah saat ibu ataupun bapa mereka ini menghembuskan nafas mereka yang terakhir. Walaupun telah diberitahu tentang keadaan ibu dan juga bapa mereka ni, namun mereka tidak ada sekelumit rasa risau, langsung tidak datang menziarahi ibu bapa mereka sehinggalah mereka meninggal dunia. Dr. Jeffrey, persoalannya, apakah jiwa anak-anak itu telah pun mati walaupun hakikatnya tubuh dan juga badan mereka ini masih lagi bergerak ke mana-mana, doktor? Silakan. Macam mana nak jawab ni? Sememangnya secara naluri kan, secara naluri kita sayang kepada ibu dan ayah kita. Secara naluri, tak perlu diajar, tak perlu dipaksa sebenarnya. Kasih sayang kita kepada anak-anak, kasih sayang kepada pasangan, kepada kawan-kawan. Tapi bila naluri itu sendiri pun dah makin pudar ataupun makin mati, dan dengan apa sahaja sebablah, sebab tekanan ke, sebab terlalu sibuk ke, apa sahaja seperti yang Fiza sebut, memang tak ada alasan. Cumanya sebagai orang daripada bidang psikologi dan psikiatri seperti saya, kami cuba nak faham kenapa sampai naluri yang patutnya nature kan, natural benda ni, kenapa sampai tak ada? Kenapa sampai hilang? Kenapa sampai tak ada? Jadi antara jawapan yang saya boleh bagi pada diri saya lah, ya, untuk menjawab persoalan ini, boleh jadi anak yang anak si mangsa ni lah, ya, ialah mungkin dia ada satu masalah personality yang sangat teruk. Sebab personality disorder ialah satu masalah yang serius, yang real. Kemudian ada juga orang yang ada masalah mental, ada yang tengah dalam depression, dalam anxiety. Jadi masing-masing ada masalah masing-masing kan. Kalau kita rujuklah mana-mana statistik kan, Fiza, sebenarnya 30% manusia, 30% daripada manusia, 1/3 ada masalah psikologi/psikiatri, ya, seperti skizofrenia, sebagai depression, anxiety, panic, dan personality disorder dan lain-lain lah. Jadi maksudnya mungkin yang sekelumit cerita yang kita dengar ni, walaupun ialah dia akan nampak besar kerana dia didedahkan kan, sekelumit cerita ni akan buat kita rasa alah sedihnya, kenapa orang buat macam ni. Tapi sebagai orang yang dalam bidang kami ni, kami akan lihat boleh jadi, we are talking about this 30% of people. Boleh jadi. Kita percaya dalam setiap situasi yang berlaku itu pasti ada dua sudut cerita ataupun mungkin lebih daripada 2, 3 ataupun 4 ya doktor ya. Tapi dalam kes sebegini kita mengharapkan kita dapat berjumpa satu titik penyelesaian terbaik bagi kita menjaga kebajikan ibu bapa dan juga diri kita, kerana satu hari nanti kita juga bakal menginjak ke usia tua dan kita mengharapkan agar kita juga dijaga, disayangi oleh insan-insan di sekeliling kita. Dan mungkin Tuan Musa boleh kongsikan bagaimana sebenarnya caranya untuk kita mendidik, mengajar masyarakat kita supaya kadang-kadang isu tentang keibubapaan, perhubungan antara anak dan juga ibu ni, kita susah kalau kita nak terus bawa kepada mahkamah. Isu macam seorang anak menyaman ibu ataupun bapa, ibu bapa menyaman anak ini. Kadang-kadang isu sebegini banyak berlaku tapi takut untuk kita bawa ke mahkamah dan sebagainya. Namun dari segi hak, apa yang perlu kita tahu sebagai ibu bapa mungkin, apa hak-hak yang mereka ada untuk mereka memastikan kebajikan mereka ini terjamin, Tuan Musa? Ya. Dia sebenarnya dalam masyarakat kita, betul yang Fiza sebutkan tu, kadang-kadang kita punya sentimen tu bila anak nak saman ibu bapa nak saman anak tu, kita rasa benda tu dah macam satu klimaks dan dia boleh merenggangkan hubungan antara ibu dan bapa tu. So kadang-kadang mereka memilih tak apalah biarlah, ya, nak ambil duit aku pun tak apalah biarlah, tunggu mahkamah akhirat jalan nanti. So kita lebih bersikap begitu. Dan dalam keadaan masyarakat hari ini, saya nampak mungkin perlu juga kita fikirkan satu alternatif lain
tempat ataupun satu center yang mana pihak-pihak ni ataupun mereka yang bermasalah ini boleh meluahkan apa masalah mereka. Daripada mereka pergi ke mahkamah buat tuntutan tu, itu mungkin jalan terakhir. Tapi perlu ada satu tempat yang mereka boleh luahkan, dan di sinilah saya nampak peranan kalau kita wujudkan satu pusat yang besar di center misalnya, kadang-kadang orang sendiri pun takut nak pergi sebab dia terlalu besar. Sebab itu saya lihat kalau kita lihat kepada di kampung-kampung, kita ada penghulu, kita ada imam masjid yang memang bertugas 24 jam. So mereka inilah orang-orang sebenarnya yang boleh dididik, diasuh supaya mereka ni sebagai orang yang boleh memberi nasihat yang betul kepada masyarakat ini. Terutama dalam isu-isu begini. Sebab kalau kita lihat contohlah, saya bukan nak puji agama lain, tapi kalau kita lihat contoh macam agama Kristian misalnya. So dia punya padri tu bukan hanya tahu pasal agama Kristian, tetapi dia mahir juga dengan perkara-perkara lain yang mana mereka apabila masyarakat bertanya, dia boleh menyampaikan dengan cara yang baik dan betul. Itu yang penting, baik dan juga betul. Kadang-kadang masyarakat kita ataupun orang-orang yang berada di sekeliling masyarakat kita yang diminta nasihat tu, dia menyampaikan dengan cara yang baik tetapi tak betul. Itu yang perlu diberi pendedahan supaya orang-orang yang berada di sekeliling masyarakat tu memainkan peranan dalam perkara ini. Semua orang memainkan peranan untuk menjadi orang kata menjuarai isu ini. Baiklah, Dr. Jeffrey, sebagai penutup kepada perbincangan kita pada petang ini, mungkin doktor boleh berikan sedikit kesimpulan tentang bagaimana ataupun cara terbaik sebenarnya untuk kita mengelakkan, mengurangkan daripada isu ini terus berleluasa dan juga berlaku. Saya berpendapat tempat untuk orang telefon, untuk kontak, untuk email mungkin, untuk bertanya mesti bersifat mudah. Jadi kalau saya ada masalah untuk menjaga satu orang daripada ahli keluarga saya perlu kontak siapa, ke mana saya perlu pergi. Okay, yang kedua, komuniti boleh memainkan peranan yang sangat besar. Sebagai contoh, saya pernah berada di satu tempat di Cangkat Jering. Saya tengok masjid menjadi satu pusat untuk sebenarnya rumah orang tua tau. Tapi tak nampak sangat macam rumah orang tua. Dia macam satu kediaman, satu perkampungan orang-orang yang dah pencet. Orang-orang ini ada rumah-rumah yang simple di keliling masjid, lebih kurang 40-50 rumah macam tu. Jadi tak adalah nak. Jadi sebenarnya orang tua ni akan dapat lebih banyak manfaat hidup sesama mereka dengan adanya nurse, adanya fasiliti perubatan. Kemudian ada kuliah-kuliah yang mereka boleh hadiri di masjid. So masjid jadi satu pusat sebenarnya. Jadi didikan kita ini juga mesti diperbetulkan, cara kita memandang. Antaranya ialah yang muda perlu dididik tentang kasih sayang lebih daripada undang-undang. It's not about haram halal semata-mata kan. Hidup ni bukanlah tentang halal dan haram sahaja, tapi ada tengah-tengah tu ada banyak ruang, ada banyak warna sebenarnya tentang kasih sayang, tentang rasa tanggungjawab dan sebagainya. Kemudian bila kita dah jauh ke tua-tua sikit, perlu juga dididik. Apa dia? Ini ialah waktu anak kita sebenarnya. Ini zaman mereka. Mereka ni dah laju dah ni. Kita ni kalau berada di depan mereka, kita akan lambatkan mereka. Maka boleh jadi kita sendiri bagi cadangan. Tak apalah kalau lebih senang, kau hantarlah mak ke pusat yang seperti saya sebut tu. Hantarlah ayah ke situ. It's okay. Ayah ada kawan-kawan. Sekurang-kurangnya boleh sembang-sembang. Main dam ke, besok solat sekali kan. Jadi kalau semua orang boleh berlapang dada dan ada tempat untuk berbincang kan, insya-Allah perkara ini akan jadi sangat kurang. Kes-kes macam ni akan jadi sangat kurang, dan tindakan undang-undang akan jadi last resort lah bila ini semua kita dah habis exhausted all this. Baiklah, saya kira satu jawapan penutup yang cukup menarik dan juga melengkapkan perbincangan kita pada hari ini. Apa yang dikongsikan oleh Tuan Musa, bagaimana peranan semua pihak juga harus diambil kira. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Dr. Jeffrey tadi, bagaimana kita sebagai anak harus juga berlapang dada, komuniti harus memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk kita mengurangkan daripada perkara ini daripada berlaku. Kita seharusnya mencari satu titik persamaan bagaimana antara kita dan ibu bapa kita untuk menyelesaikan masalah ini, insya-Allah. Kita harap perkara-perkara sebegini tidak akan
terus berulang. Kita jangan jadikan ia sebagai satu isu yang besar, tetapi bagaimana untuk kita meneruskan rasa kasih dan sayang itu untuk kita seimbangkan juga dengan undang-undang ini. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Musa Awang, Presiden Persatuan Peguam Syariah Malaysia, dan juga Dr. Jeffrey Irwan Haris Gunawan yang sudi bersama dengan kita pada petang ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baiklah, sampai di sini sahaja Soal Rakyat pada petang ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang berbeza. Teruskan bersama kami di Soal Rakyat. Assalamualaikum.